Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua berkenaan tentang asas spread trading FCPO. Jadi untuk topik spread trading ni, kita akan buat dua video. Satu video kita akan terangkan berkenaan tentang asas spread, apa perkara-perkara yang anda perlu tahu sebelum mula trade spread FCPO lah. Dan juga untuk video yang kedua, kita akan lebih fokus kepada technical, yang mana kita akan fokus macam mana kita nak set up kita punya platform untuk trade spread, dan juga teknik apa yang kita boleh gunakan untuk dapatkan profit dalam trade spread ni lah. Jadi untuk video yang kedua, kita hanya bagi akses kepada klien yang berdaftar sahaja. Jadi kepada anda yang masih belum buka akaun futures bersama saya, anda boleh klik link di bawah, yang mana anda boleh contact saya untuk buka akaun. Dan lepas akaun anda siap, anda akan dapat akses lah dengan segala kita punya pustaka ilmu kita. Dalam tu ada semua teknik-teknik, ilmu-ilmu berkaitan tentang FCPO yang anda boleh gunakan untuk trade lah. Baik, jadi apa itu spread trading? Spread trading melibatkan pembelian satu kontrak niaga hadapan sambil menjual satu lagi kontrak yang berkaitan, bertujuan untuk mengambil keuntungan daripada perubahan harga antara kedua-dua kontrak ini. Jadi dalam bahasa mudah dia adalah, kita kena faham dulu FCPO ni ataupun futures market, kita untuk satu produk tu, ataupun contohnya untuk CPO je, crude palm oil, kita ada banyak kontrak. Kita ada kontrak Januari, Februari, Mac, April sampailah Disember. Jadi bila ada banyak kontrak, adakah anda pernah terfikir, kalau aku beli kontrak Januari dan aku jual kontrak Februari, jika salah satu naik, maka aku akan profit. Betul tak? Tapi kita kena faham juga nature dalam futures, yang mana biasanya bila kontrak Januari naik, kontrak Februari juga naik. Jadi bila anda buat contoh, satu beli Januari, satu jual Februari, bila salah satu naik, dua-dua akan naik. Jadi anda punya tak adalah istilah yang contoh aku akan profit satu. Tapi dalam spread ni, tapi inilah spread. Maksudnya bila kita beli satu, kita jual satu kontrak, jadi sebenarnya kita akan dapat untung bila contoh Januari naik banyak tapi Februari naik sikit je. Jadi kat situ kita akan dapat keuntungan. Itulah kita panggil teknik spread. Dan juga dia punya spread trading ni juga, dia punya kelebihan dia adalah, pertama, dia punya risiko adalah rendah. Sebab yelah, macam saya cakap secara amnya, bila kontrak Januari naik, kontrak Februari juga akan naik. Tapi kita ambil keuntungan berdasarkan perubahan kenaikan tu. Contoh Januari naik 40 tik, tapi Februari naik 30 tik je. Jadi dekat situ kita sebenarnya dah untung 10 tik. Dan juga lepas tu dia punya cost margin dia juga lebih rendah. Sebagai contoh, kalau modal untuk kita nak trade biasa, kita perlukan dalam RM7,000. Tapi untuk spread trading, kita boleh mula serendah dengan RM1,800. Bergantung kepada kontrak yang kita pilih tu lah. Tapi average dalam RM2,000 lah. Dan juga dia punya pergerakan volatility yang lebih stabil. Maksudnya dalam masa sehari, kalau FCPO yang biasa, yang outright, dia punya pergerakan lebih 50 tik, lebih 60 tik dalam masa sehari. Tapi untuk spread, dia punya julat pergerakan dia mungkin dalam 10 hingga 30 tik. Bergantung kepada kontrak apa yang kita pilih, pair apa yang kita pilih. Dan juga untuk modal spread ni, dia sebenarnya macam saya cakap, dia bergantung kepada pair apa yang kita pilih. Sebab bila kita nak trade spread,
kita kena pilih dua kontrak bulan yang berbeza. Jadi dekat sini ini adalah table, nama dia CPO Intra Commodity Spread Charge. Jadi table ni akan dikeluarkan oleh Bursa Malaysia lah, dan semua broker sama je cara pengiraan dia. Dan table ni anda boleh rujuk dekat laman web bursa. Jadi cara nak baca table ni adalah senang je. Jadi untuk table ni dia ada dua bahagian. Satu daripada kiri ke kanan, satu lagi daripada atas ke bawah. Jadi untuk baca dia adalah, pertama sekali kita kena tahu kontrak apa yang kita nak trade lah. Sebagai contoh yang kat sini kita pilih pair kontrak bulan ketiga dan juga kontrak bulan keempat. Untuk kontrak bulan ketiga dan bulan keempat, jadi kita tengok table ni. Daripada kiri ke kanan kita cari nombor 3. Okey. Dan juga daripada atas ke bawah kita cari nombor 4, bulan keempat. Jadi kita cari persilangan antara kedua-dua ni, iaitu 3 dan juga 4, iaitu RM1,300. Maksudnya dekat sini kalau kita nak trade kontrak bulan ketiga dan keempat, kita kena ada modal minimum sebanyak RM1,300. Contoh kedua adalah bulan 3 dan kelima. Sama juga, ini adalah bulan 3, ini adalah bulan kelima. Jadi modal yang kita perlukan adalah RM1,600. Dan yang terakhir sekali adalah bulan ketiga dan bulan keenam. Jadi bulan ketiga dekat sini, bulan keenam dekat ruangan sini. Jadi dia punya intersection dia adalah dekat pada harga RM2,100. Jadi modal yang kita perlukan adalah sebanyak RM2,100. Okey, untuk penerangan macam mana kita nak tahu sekarang ni bulan ke berapa, kalau Disember bulan depan, Disember tahun depan bulan ke berapa dan sebagainya. Benda tu saya dah explain dekat video cara pemilihan kontrak. Jadi kalau anda tak faham bila saya cakap bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, anda kena tengok balik video berkenaan tentang cara pemilihan kontrak tu. Yang dekat situ saya dah explain secara detail lah macam mana kita nak tentukan sekarang ni bulan ke berapa dan ke berapa. Okey. Seterusnya adalah pemilihan kontrak spread. Jadi macam kita dapat tengok tadi, kita ada banyak sangat pair yang kita boleh pilih. Kita boleh pilih bulan kedua dan bulan keempat, bulan kelima dan bulan ketujuh, bulan ke-8 dan bulan ke-9, kita boleh pilih. Tapi untuk kita retailer ni, trader biasa, kontrak apa yang kita nak pilih yang terbaik untuk kita nak trade spread. Jadi dekat sini kita senaraikan 3 kontrak yang popular lah, yang mana orang selalu trade spread, dan anda juga digalakkan untuk trade kontrak spread pair ni je. Jadi kita ada 3 pair. Pair yang pertama adalah kontrak bulan ketiga dan keempat, yang mana kita namakan dia sebagai S1 lah. Jadi untuk S1 ni kelebihan dia adalah volume tinggi. Volume tinggi ni maksudnya kalau anda nak dapatkan satu harga tu senang nak dapat lah. Tapi dia punya kekurangan dia adalah dia punya julat harga rendah. Julat harga ni maksudnya paling rendah kita paling tinggi kita tolak paling rendah dalam masa sehari, lebih kurang dalam 10 hingga 15 tick je. Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Dia ni lah. Dan juga untuk S2, kontrak bulan ketiga dan kelima. Jadi dia punya kelebihan dia adalah dia punya volume sederhana. Dia tak rendah tapi dia masih ada volume. Dan dia punya julat juga lagi tinggi lah berbanding dengan S1, lebih kurang dalam 15 hingga 25 tick. Dan yang terakhir kita guna S3, yang mana kontrak bulan ketiga dan bulan ke-6, bulan ke-6. Dan dekat sini untuk kontrak bulan ketiga S3 ni, dia punya volume rendah, tu kekurangan dia. Tapi dia punya julat harga memang tinggilah, iaitu 20 hingga 40 tick. Jadi untuk kontrak mana yang anda nak pilih, anda boleh consider 3 pair ni. Dan yang mana paling sesuai untuk anda, yang tu saya tak boleh bagi tahulah, anda sendiri yang kena tentukan. Yang mana cara yang terbaik adalah anda cuba paper trade dulu, guna akaun demo, dan anda lihat yang mana yang kena dengan jiwa anda. Contohnya kalau yang
volume rendah ni, anda mungkin kena guna market order. Sebab apa? Untuk nak, contoh anda queue dekat bawah untuk nak dapatkan harga tu memang agak susah lah, dan anda mungkin terlepas dengan anda punya trend tu, dan agak berisiko sikit lah. Jadi sebab tu saya cakap anda kena diri anda sendiri kena cuba dulu dan cari manakah pair yang paling sesuai untuk anda. Dan satu lagi saya nak tambah adalah berkenaan tentang apa tu kita panggil brokerage fee lah. Ni adalah kekurangan dia, saya bagi tahu awal. Okey. Okey. Untuk brokerage fee, kalau yang biasa punya, kalau ni dengan saya lah, untuk broker saya, kita ada RM8 in dengan RM8 out. Maksudnya anda entry RM8 in dan juga RM8 out lah. Tapi untuk spread, spread punya trade, kita kena faham yang bila kita trade spread ni, bila contoh kita buy satu pair, sama dengan, contoh kita ambil bulan ketiga dan bulan keempat tadilah. Jadi kita bila buy satu pair, kita bersamaan dengan kita buy bulan ketiga, ataupun saya tulis ringkasan dia M3, dan sell M4, maksudnya bulan ketiga, dan kita beli bulan ketiga dan jual bulan keempat bila kita buy satu pair ni. Jadi dia punya brokerage fee dia akan sama dengan macam kita beli satu jual satu. So sama dengan RM8 tambah RM8 sama dengan RM16. Jadi untuk contoh ni baru in ya. Bila kita nak out, kita kena sell pula pair ni. Pair satu pair, sell satu pair sama dengan sell M3 dan buy M4. Okey, sama juga cara kiraan dia. Bila kita ni macam kita beli dan jual dua lot lah, RM8 sama dengan RM16. Okey, jadi berapakah total brokerage fee yang anda kena charge bila anda trade spread? Brokerage fee dia sama dengan RM16 tambah RM16. Jadi sama dengan RM32. Jadi ini adalah kekurangan dia, yang mana kalau anda nak trade spread, anda punya brokerage fee untuk satu trade, maksudnya satu in satu out, sama dengan RM32, yang mana satu tick kalau kita profit pun RM25. Jadi anda kena sekurang-kurangnya anda kena profit 2 tick. Jadi yang ni anda kena consider jugalah untuk anda nak trade spread, yang mana anda kena pastikan anda dapat profit sekurang-kurangnya 2 tick untuk anda nak dapat net profit. Kalau anda trade satu tick je, profit satu tick je, memang tak balik modal lagi lah, anda masih defisit dalam RM7. Jadi itu sahaja. Nanti pastikan anda tengok pula video cara nak set up platform, dan juga apakah strategi dan potensi profit dan loss dari segi untuk trade spreading ni lah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.